Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Brentford tewas 4-1 di tangan pasukan Liverpool. Burnley mudah dibelasah oleh pasukan Arsenal dengan jaringan 5-0. Fulham tewas tipis 1-2 kepada pasukan Aston Villa. Newcastle seri 2 sama dengan pasukan Bournemouth. Nottingham Forest menang 2-0 ke atas pasukan West Ham United. Spurs tewas 1-2 kepada pasukan Wolves. Dan Manchester City seri 1 sama dengan pasukan Chelsea. Liverpool mudah benam pasukan Brentford. Liverpool mudah memenang pasukan Brentford dengan jaringan 4-1 dalam perlawanan berlangsung semalam di Gillette Community Stadium. Liverpool memulakan pesta jaringan dengan gol pertama dihasilkan oleh Darwin Núñez pada minit ke-35. Alexis McAllister kemudiannya menambah gol kedua pasukan pada minit ke-55 dan kemudian Mohamed Salah kembali mempamerkan aksi yang mantap dengan menjadikan gol ketiga buat pasukan Liverpool pada minit ke-68. Cody Gakpo memastikan kemenangan bergaya pasukan Liverpool dengan gol keempat pada minit ke-86 sekaligus memastikan 3 mata penuh milik mereka pada malam tadi. Gol tunggal pasukan Brentford dijaringkan oleh Ivan Toney pada minit ke-75. Liverpool kekal sebagai pendahulu liga dengan mengumpul 57 mata dan perlawanan seterusnya Liverpool akan menentang pasukan Luton pada awal pagi Khamis nanti. Haaland tumpul, Manchester City seri. Erling Haaland dilihat agak bergelut untuk menjadikan gol dalam perlawanan pada awal pagi tadi ketika mereka menentang pasukan Chelsea yang menyaksikan keputusan berakhir dengan seri 1-1 di Etihad. Beberapa peluang terhidang gagal disempurnakan oleh Haaland untuk memastikan penguasaan penuh oleh mereka di laman sendiri. City bagaimanapun dikejutkan oleh jaringan awal yang dilakukan oleh bekas pemain mereka sendiri iaitu Raheem Sterling pada minit ke-42 yang dibantu oleh Nicolas Jackson. Beberapa percubaan berbahaya telah dilakukan oleh pasukan City tapi gagal menemui pintu gol pasukan Chelsea dan mereka terpaksa menanti sehingga minit ke-83 untuk Rodri merembat kencang untuk menyamakan kedudukan. Keputusan kekal sehingga tamat perlawanan dan City kini ketinggalan 4 mata di belakang pasukan Liverpool. City masih lagi mempunyai baki satu perlawanan dalam tangan dan mereka wajib menang perlawanan tersebut bagi memastikan Liverpool tidak meninggalkan mereka terlalu jauh di depan. Arsenal kekalkan momentum kemenangan besar. Arsenal sekali lagi berjaya menampilkan kualiti yang mereka ada untuk menghasilkan sejumlah besar jaringan apabila mereka menjadikan pasukan Burnley sebagai mangsa seterusnya dengan kemenangan 5-0. Mereka berjaya di depan seawal minit ke-4 menerusi rabatan padu Martin Odegaard. Saka kemudiannya menambah jaringan kedua selepas berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-41. Saka sekali lagi berjaya menjadikan gol ketiga untuk pasukan di awal babak kedua sebelum Leandro Trossard menjadikan 4-0 pada minit ke-66. Kai Havertz juga berjaya meletakkan nama sebagai salah seorang penjaring dalam perlawanan ini menerusi gol kelimanya pada minit ke-78. Kemenangan ini mengekalkan Arsenal di tangga kedua liga. Dua mata di belakang pasukan Liverpool yang turut mencatatkan kemenangan besar sebelum itu. Arsenal akan berdepan dengan pasukan Porto dalam perlawanan pertama pusingan 16 terbaik pada awal pagi Khamis nanti sebelum menentang pasukan Newcastle pada awal pagi Ahad pada minggu hadapan. Ollie Watkins wira pasukan Aston Villa. Dua gol jaringan Ollie Watkins sudah cukup untuk membantu pasukan Aston Villa untuk mengutip 3 mata penuh ketika mereka menang 2-1 ke atas pasukan Fulham pada malam tadi. Walaupun beraksi di Craven Cottage, Fulham gagal untuk menggunakan kelebihan tersebut selepas Aston Villa terlebih dahulu berada di depan pada minit ke-23. Kedudukan 1-0 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bermula babak kedua, Villa terus mempamerkan penguasaan mereka dengan beberapa siri serangan yang berjaya membuahkan hasil dengan jaringan kedua sekali lagi menerusi Watkins pada minit ke-56. Fulham cuba bangkit dengan gol yang dijaringkan oleh Rodrigo Muniz pada minit ke-63 tapi itu tidak cukup untuk menaikkan semangat mereka untuk terus mengejar jaringan Aston Villa. Keputusan kekal 2-1 sehingga tamat perlawanan dan kemenangan ini sudah semestinya amat bermakna buat skuad kendala Unai Emery yang kini berjaya mengumpul 49 mata. 2 mata di atas pasukan Spurs yang tewas mengejut kepada pasukan Wolves dalam satu lagi perlawanan. Spurs tewas mengejut di laman sendiri. Spurs gagal meneruskan misi mereka untuk memintas pasukan Aston Villa untuk naik ke kelompok 4 pasukan terbaik Liga apabila mereka tewas 1-2 kepada pasukan Wolves pada malam tadi. Permulaan yang agak hambar buat pasukan Spurs apabila mereka ketinggalan 1-0 kepada pasukan Wolves yang berjaya menghasilkan jaringan menerusi Joe Gomez pada minit ke-42 hasil bantuan daripada Pablo Sarabia. Bersama di babak kedua, Spurs dilihat mula mendapatkan retak apabila Dejan Kulusevski berjaya menyamakan kedudukan. Sebaik saja babak kedua bermula, Joe Gomez sekali lagi menjadi duri dalam daging buat pasukan Spurs apabila dia menambah gol kedua buat pasukan Wolves pada minit ke-63 dan dia dibantu kali ini oleh Pedro Neto. Beberapa pertukaran di bahagian serangan telah dilakukan oleh Ange Postecoglou tetapi Spurs tetap buntu untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan. Keputusan kekal 2-1 sehingga tamat perlawanan dan 3 mata penting ini sudah pasti menggembirakan pengendali pasukan iaitu Gary O'Neil.
Newcastle semakin jauh daripada kelompok 4 pasukan terbaik. Newcastle sekali lagi gagal menggunakan kelebihan bermain di tempat sendiri apabila sekadar seri 2 sama dengan pasukan Bournemouth pada malam tadi. Mereka juga mencatatkan keputusan seri 4 sama ketika menentang pasukan Luton juga di St James Park pada awal bulan Februari lalu. Separuh masa pertama berlangsung dengan agak hambar apabila kedua pasukan gagal menemui sultan penjudah. Babak kedua barulah para penyokong dapat melihat aksi sebenar. Kedua pasukan dengan pasukan pelawat terlebih dahulu berada di depan menerusi Dominic Solanke pada minit ke-51. Newcastle bernasib baik apabila VAR membantu mereka dengan menghadakan sepakan penalti dan mudah disempurnakan oleh Anthony Gordon. Tuan rumah sekali lagi ketinggalan apabila Bournemouth berjaya meledak gol kedua kali ini menerusi Antoine Semenyo pada minit ke-69 yang merembak cantik ke far post untuk meneruskan Dubravka. Newcastle bernasib baik selepas berjaya menyamakan kembali kedudukan pada masa kecederaan, kali ini menerusi Mark Ritchie yang memanfaatkan peluang yang terhidang di depan mata. Keputusan seri ini menyebabkan Newcastle semakin jauh daripada kelompok 4 terbaik bagi melayakkan mereka secara automatik ke UCL pada musim hadapan. West Ham terus dirudu malang. Kedudukan David Moyes selaku pengurus pasukan West Ham United terus berada dalam keadaan yang berbahaya selepas pasukannya tewas lagi kali ini kepada pasukan Nottingham Forest dengan jaringan 2-0. Dalam perlawanan ini juga, memperlihatkan Calvin Phillips sekali lagi dibuang padang apabila menerima kad kuning kedua pada minit ke-71. Sekaligus menyebabkan pasukan West Ham terpaksa menghabiskan perlawanan dengan 10 orang pemain. Gol pertama pasukan Forest dijaringkan oleh Taiwo Awoniyi pada masa kecederaan di penghujung separuh masa pertama, hasil bantuan daripada Nicolas Dominguez. Gol kedua pula hadir menerusi Callum Hudson-Odoi pada lewat separuh masa kedua dan itu sudah cukup untuk memastikan 3 mata penuh milik mereka. Forest kini semakin menjauhkan diri daripada kelompok 3 terbawah dengan mereka kini telah mengumpul 24 mata, 4 mata di atas pasukan Everton yang berada di tangga ke-18 Liga. Kita lihat pula sedikit keputusan perlawanan yang melibatkan beberapa pasukan di sekitar Eropah. Di La Liga, Atletico Madrid belasah Las Palmas 5-0. Osasuna menang 2-0 ke atas pasukan Cadiz, serta Vigo tewas tipis 1-2 kepada pasukan Barcelona. Valencia seri tanpa jaringan dengan pasukan Sevilla. Dan berikut adalah kedudukan semasa di La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Inter Milan menang 4-0 ke atas pasukan Salernitana. Napoli seri 1 sama dengan pasukan Genoa. Juventus seri lagi dengan pasukan Hellas Verona 2 sama. Atalanta menang selesa 3-0 ke atas pasukan Sassuolo. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Aksi menarik di Bundesliga Jerman. Köln tewas 1-0 kepada pasukan Werder Bremen. Bayer Leverkusen menang 2-1 ke atas pasukan Heidenheim. Wolfsburg seri 1 sama dengan pasukan Dortmund. RB Leipzig menang selesa 2-0 ke atas pasukan Mönchengladbach. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Liverpool menang dalam derita. Walaupun berjaya menang selesa ke atas pasukan Brentford pada malam tadi dengan jaringan 4-1, Liverpool terpaksa berdepan dengan masalah kecederaan yang semakin meruncing pada ketika ini. Ketika mereka berada di dalam momentum terbaik untuk mencabar kejuaraan Liga pada musim ini, 3 pemain kesebelasan utama mereka terpaksa dikeluarkan di awal separuh masa pertama kerana dipercayai telah mengalami masalah kecederaan. Pengurus pasukan iaitu Jurgen Klopp juga mengaku yang masalah yang dihadapinya kini lebih parah memandangkan 3 pemain utamanya berdepan dengan kecederaan yang belum dapat dipastikan lagi tak keseriusannya. Bermula dengan ketujuan terpaksa dikeluarkan pada awal separuh masa pertama akibat masalah buku lali. Kebimbangan terbesar adalah masalah lutut yang dihadapi oleh Diogo Jota yang telah memainkan peranan besar semasa kecederaan Mohamed Salah sebelum ini. Darwin Núñez juga dikeluarkan awal hanya sebagai langkah berjaga-jaga, tetapi pemeriksaan selanjutnya tetap akan dijalankan. Misi Liverpool seterusnya adalah untuk menjulang trofi pertama mereka musim ini jika mereka berjaya meneruskan pasukan Chelsea dalam final Carabao Cup pada hari Ahad minggu hadapan. Bayer Leverkusen samakan rekod dengan pasukan Bayern Munich. Bayer Leverkusen kini berjaya menyamakan jumlah perlawanan tanpa kalah mereka dengan pasukan Bayern Munich, di mana mereka kini bermain 32 perlawanan tanpa kalah dalam semua kejohanan yang mereka sertai setakat ini. Kemenangan 2-1 mereka ke atas pasukan Heidenheim pada malam tadi meletakkan pasukan Bayern sebagai penanda aras yang baru memandangkan mereka masih lagi kekal tanpa kalah dalam saingan Bundesliga setakat ini. Mereka kini semakin selesa dengan mengumpul 58 mata, semakin jauh meninggalkan pasukan Bayern Munich yang mengumpul 50 mata dan belum lagi turun bermain. Kita ke perkembangan jendela perpindahan pemain. Adakah Kaoru Mitoma akan tinggalkan pasukan Brighton? Kaoru Mitoma kini sedang menjadi perhatian kepada beberapa kelab ternama di dunia. Dengan musim panas nanti sudah pasti menjadi penentu masa depan pemain antarabangsa Jepun itu. Barcelona kini sudah pasti akan memberikan tawaran untuk mendapatkan pemain itu dan akan mendapat saingan daripada 3 kelab domestik, iaitu pasukan Manchester City,
Liverpool dan juga pasukan Arsenal. Chelsea yakin dapatkan Ivan Toney. Chelsea yakin yang mereka akan berjaya mendapatkan Ivan Toney dan juga Evan Ferguson pada musim panas nanti. Pilihan utama mereka bagaimanapun masih lagi Victor Osimhen daripada pasukan Napoli. Paris Saint-Germain sasarkan penyerang pasukan Inter Milan. Paris Saint-Germain kini semakin meluaskan pencarian mereka untuk cuba mendapatkan pengganti Kylian Mbappe yang sudah hampir pasti akan meninggalkan pasukan pada musim panas nanti. Pemain yang disebut-sebut sudah berada dalam senarai mereka adalah Lautaro Martinez dan juga Rafael Leao daripada pasukan AC Milan. Manchester United sedang dalam perbincangan dengan pasukan Bayern Munich. Manchester United dilaporkan sedang mengadakan perbincangan dengan pasukan Bayern Munich mengenai pemain yang baru berusia 18 tahun di sana, iaitu Mathys Tel. Mereka mahu menjadikan pemain itu sebagai prospek utama mereka untuk menajamkan lagi barisan serangan mereka pada musim hadapan. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.